Fizik, kita dah habis dah bab 1. So kita akan masuk bab 2. Bab 2 ni tentang tekanan. Dah belajar dah waktu form 2 dulu asalnya, form 2. Tapi yang tu simple lah, basic. Yang kita nak belajar tekanan untuk yang fizik ni dia lagi mendalam lagi lah. Dia terbahagi kepada 3 jenis tekanan. Yang pembelajar waktu form 2 tu pun belajar juga waktu fizik ni. Cuma macam saya cakap lah, simple je. So tekanan yang kita kena belajar adalah tekanan untuk pepejal, tekanan untuk cair dan tekanan untuk gas. So tekanan pepejal tu saya tak mau sentuh hari ni sebab benda tu dah buat waktu form 2. Dia simple je, guna je formula. So tapi kita akan review sikit lah tekanan pepejal tu, tapi bukan kata apa mendalam lah. Lepas tu kita akan masuk tekanan cecair lah hari ni. Tekanan gas pula kita akan buat minggu depan lah. Okey, so tekanan tu apa maksud dia? Kita ulang kaji sikit. So tekanan bermaksud daya normal per unit luas. Daya normal tu apa benda? Daya normal tu saya tunjuklah apa benda. So dia bukan sekadar daya saja. Dia mesti daya tu dia kena normal dengan luas yang dikenakan. Normal tu bermaksud 90 darjah. Berserenjang lah, perpendicular dengan luas tu. So kita kan dah belajar dah sebelum ni. Daya tu kalau dia serong kan, ada angle, ada sudut, kita boleh cari komponen menegak dia guna sin ke cos ke kan. Yang tu bab 1 dululah. So hari ni kita review balik lah benda tu sebab kita nak cari tekanan. Tekanan ni kena guna daya normal. So kalau daya tu serong, sekejap kita tengok. Kalau tu daya tu serong, kita kena ambil daya yang menegak sahaja. Sebab daya menegak tu yang menyebabkan tekanan. Daya yang melintang tu tidak melibatkan tekanan lah. So formula tekanan P sama dengan F over A. F ni force lah, daya normal tu. A tu adalah luas area. So unit dia apa? Unit dia Newton per meter kuasa 2 kan. So N M negatif 2 ataupun bersamaan dengan Pascal PA. Ini sama maksud lah. Unit Pascal ni bermaksud Newton M negatif 2. So kita tengok contoh. So kalau kita ada daya F tu 60 Newton dikenakan kepada luas yang bernilai 6 meter persegi. So berapa dia punya tekanan dia? So kita nak guna daya normal bahagi dengan luas kan. Daya normal dia memang dah normal dah lah, dah tegak. So 60 bahagi saja dengan 6. So 60 bahagi 6 kita akan dapat 10 Pascal. Terus tulis Pascal pun tak apalah sebab kita dah unit SI. So yang B ni yang saya cakap tadi, kalau daya tu serong macam mana? So daya tu serong, kita kena resolve, kita kena leraikan dia kepada komponen menegak sahaja. Kita tak perlu komponen yang melintang tu, tak perlu menegak sahaja. So kita dah ada sudut dia 30 darjah sini. So 30 darjah ni dengan yang komponen menegak tu, komponen menegak kat sini lah. Komponen menegak tu bersebelahan ke bertentangan, adjacent ke opposite. Sudut 30 darjah ni dengan yang kita nak cari ni, dia bertentangan ke dia bersebelahan, opposite ke adjacent. Kalau nampak sudut 30 ni betul-betul sebelah yang merah ni, maka dia sebelah lah, dia adjacent, sebelah, bersebelahan. Sudut 30 bersebelahan dengan sudut merah ni. Kalau dia opposite, dia macam ni lah. Yang ni opposite sebab sudut 30 ni dia bertentangan dengan sudut garis yang atas tu. Tapi kita tak perlukan garis yang atas ni sebab dia tidak melibatkan tekanan lah. So kita hanya melibatkan yang bersebelahan ni sahaja. So kalau sudut dia 30 dekat bawah ni dengan permukaan, dia opposite lah, dia bertentangan sebab 30 ni dengan yang komponen yang menegak tu dia bertentangan. Yang bersebelahan tu pula adalah komponen yang melintang dia tu kan. So yang tu lain lah. Tapi sudut saya ni memang dah tulis betul-betul sebelah, yang sudut betul-betul sebelah dengan komponen menegak yang kita nak tu. Maka kita guna cos ke sin untuk yang bersebelahan? Cos. Okey, so F cos 60 pula 30. 30. 30
F cos 30 bahagi dengan A kan, area dia. So F kita 60 cos 30 bahagi 6. So dapat berapa? 60 cos 30 bahagi 6, 8.66 Pascal. Dapat tak? Dapat. So dia punya tekanan dia mestilah kurang daripada yang menegak betul-betul. Yang ni pun saya dah cakap dah dalam bab 1 hari tu. Kalau dia daya dia tu memang menegak kan 90 darjah ataupun dia melintang, memang daya tu maksimum. Tapi kalau daya tu condong, maka dia antara. Nilai dia mesti antara minimum dengan maksimum lah kan, daya paduan tu kita belajar daya paduan tu. So yang ni kita make sense lah, logik lah jawapan dia kurang daripada 10, tapi taklah terlalu kurang sebab angle dia kecil je 30. Kalau angle dia 60 lagi kurang lah. Yang tu maybe 5 ke apa ke kita tak tahu lah kan. Tapi 30 ni angle kecil je, sudut dia kecil saja. So masih lagi besar tapi taklah sampai 10. So faham tak setakat ni apa maksud daya normal tu? Faham So daya normal tu ingat dia mesti daya yang menegak lah. Yang tu hampa kena fikir sendiri, dia sebelah ke dia bertentangan. Tak semestinya sentiasa guna cos, tak semestinya sentiasa guna sin. Kena fikir sendirilah, lukis. Okey, so barulah kita masuk tekanan cecair. So tekanan cecair ni maksudnya tekanan yang berlaku dalam air lah selalunya. So cecair kita masih lagi guna formula P sama dengan F over A ni. Sebab dia formula tekanan lah, cuma kita kena ubah lah kita punya formula ni sesuai dengan cecair, keadaan cecair tu. Maka F kita ni daya apa yang ada dekat dalam cecair, berat air tu lah. So kalau kita lukis, contohlah kita ada aquarium kan, air. So dekat titik sini, kita duduk dekat titik sini. So kita punya berat air dia semua ni, berat air ni dikenakan ke atas titik tu, satu titik tu. So berat air tu adalah daya dia lah, daya normal dia kan, sebab dia menegak kena kat titik tu. So jadi W over A lah, weight over area, berat bahagi luas untuk tekanan cecair lah. So berat pula, payahlah kita nak ukur berat tu. Kalau dalam aquarium jenuh lah kita nak angkut semua air ni, lepas tu pergi ukur dalam penimbang ke apa, tak boleh lah. So kita kena ubah jugalah berat ni jadi satu benda yang kita senang nak ukur tanpa kita ubah keadaan asal kita ni. So W ni berat air kan, so berat air kita tulis ke bawah ni lah. So W bahagi A, berat adalah mg, formula dia kan, bahagi A. Jisim air darat dengan graviti. So jisim pula, jisim air macam biasalah kita tak boleh nak guna penimbang. So kita ambil daripada ketumpatan, density sini kan, ketumpatan. Formula ketumpatan jisim bahagi isi padu, mass over volume kan. So kita masukkan dalam M ni. So V kena bawa mai sini lah. So dia akan jadi M sama dengan rho V. So kita masukkan rho V G bahagi A. Okey. So kat sini apa benda yang susah nak ukur? Rho ni memang ketumpatan tu kita dah tahu dah lah. Ayat berapa banyak ketumpatan kita tahu. So tak payah nak ukur lah. G tu memang tetap dah, nilai dia 9.81. Cuma yang kita susah nak ukur dekat sini masih ada lagi dua benda lah. Isi padu V dengan A, luas kan. Susah nak ukur kalau kita tak kacau benda ni. So kita kena ubah jugalah V dengan A ni. So V dengan A ni sebenarnya, so unit dia apa kalau kita consider V dengan A ni saja. So V ni adalah luas darab tinggi. Isi padu bersamaan luas darab tinggi. Lepas tu bawah pula luas juga kan. So maka luas dengan luas kita boleh cancel, tinggal tinggi saja. Tinggi dalam ni maksudnya bukan tinggi air tu, dia maksudnya kedalaman. Kedalaman tu kita bagi H. Kedalaman dari permukaan air di atas sampailah ke titik tu. Tu kedalaman. Dia bukan kira daripada bawah, dia kena kira daripada permukaan air sampai ke titik yang kita nak. So kita boleh gantikan tinggi tu sebagai H, height. So kat sini V dengan A ni semua dah ganti jadi H. So tinggallah rho H G. Tapi saya suka
tulis macam ni, rho GH, tak kisahlah, sama maksud saja. Rho GH adalah formula untuk mencari tekanan cecair. Sebab rho ni kita tahu nilai dia berapa, G pun kita tahu nilai dia berapa, H ni kena ukur, cuma kita tak payahlah nak kacau ayat tu, kita ukur kat luar saja pun boleh dah. Ukur luar. Maksudnya permukaan, ambil daripada tempat permukaan sampai ke titik yang kita nak tu, ukur berapa baris. Itu kedalaman lah. So kita tak kacau pun benda dalam ni. So boleh. H tu senang diukur, compare dengan kalau kita nak ukur isi padu dengan luas kan, susah lah. So yang ni adalah kita punya formula untuk tekanan cecair, rho GH ataupun rho HG ataupun H rho G. Tak kisahlah susunan dia tu, tak kisah. Asalkan apa tahu rho tu apa, G tu apa, H tu apa. Okey, faham setakat ni? Faham. Kalau buku teks dia buat H rho G lah, muka surat 41 tu, buku teks dia buat rho HG. So macam biasalah kalau kita masukkan formula, masukkan formula pula dah. Kalau ikut formula ni masukkan nilai, kita akan dapat unit Pascal jugalah sebab masih lagi tekanan. Okey, so tekanan cecair tidak bergantung kepada jisim sebab dalam formula kita tak ada mass, tak ada jisim, M tak ada. Hilang dah pun M tu. Tak bergantung kepada isi padu. Isi padu pun dah hilang tadi kan. V tu hilang jadi H kan. So tak bergantung kepada isi padu dan juga tidak bergantung kepada luas permukaan. A pun dah hilang. So yang simplified dia adalah rho GH. Dia bergantung kepada ketumpatan cecair, graviti dan kedalaman cecair sahaja. Yang tu saja yang melibatkan tekanan cecair. So kalau kita tengok gambar rajah ni, nanti kalau buka sekolah nanti apa buatlah benda ni. So kalau kita masukkan air kat dalam ni, so kalau kita akan nampak setiap bentuk ni dia punya aras air dia akan sama. Akan sama. Maksudnya tekanan depa ni sama. Sebab aras sama, tekanan samalah sebab tekanan cecair kan dia hanya bergantung kepada kedalaman kan. So kedalaman depa ni sama. Is dia orang, maka setiap bentuk yang dia orang memenuhi ni, air memenuhi bentuk tu, dia mengalami tekanan cecair yang sama. Maka dia tak kisahlah dia punya luas dia, nampak tak? Yang ni besar luas dia, yang ni kecil luas dia, yang ni ada bengkak-bengkok lah, isi padu lebih banyak lagi kan dekat dalam ni kan. Maka tak kisah untuk semua, dia akan semua sama level nanti kalau apa isi air lah. Balik banyak. Nanti akan nampak mereka ni semua sama level. So dia tidak bergantung kepada luas permukaan dan isi padu serta jisim air tu. So hanya bergantung kepada ketumpatan. Contohnya air dengan minyak, air lagi berat kan. So air lagi tumpat, maka air lagi besar tekanan dia daripada minyak. G pula graviti, contoh buat kat bumi dengan bulan kan. Bumi lagi kuat lah gravitinya, maka tekanan cecair dekat bumi lagi kuat. Tapi graviti ni selalunya takkan tanya lah dalam SPM. Takkanlah dia nak buat eksperimen kat bulan kot, macam kat logik pula kan. Maybe dia akan tanya dekat ISS kan, itu make sense lah. Buat eksperimen dekat ISS tu boleh lah ditanya tentang faktor graviti tu. Tapi selalunya dia akan melibatkan kedalaman. Ni memang confirm lah, selalu sangat keluar kedalaman tu. Okay, so setakat ni clear? Clear. Okay, so kita tengok kat bawah ni pula, titik-titik dalam suatu cecair pada aras yang sama mempunyai tekanan yang sama jika cecair dalam keadaan statik. Maksudnya cecair tu tak bergerak lah. Kalau cecair tu tak bergerak, kalau dua-dua aras yang sama, maka kita boleh kata tekanan mereka sama sebab dia bergantung kepada kedalaman. So contohnya cecair X ni kan, so nampak tak dia punya level dua-dua ni sama level dua-dua belah. Maka kita kata tekanan dekat sebelah sini mesti sama dengan tekanan dekat sebelah sini. Tekanan apa? Tekanan cecair lah. Tekanan cecair dia. Kalau kita tengok yang sebelah ni pula, kita ada dua jenis cecair pula kat sini. Cecair X dengan cecair Y. Cecair Y ni saya buat color merah lah. So kita ada dua titik yang sama aras, A dengan B. Sebab kalau kita nak compare kat atas tak boleh. Sebab yang ni tak ada cecair kan. Kat atas ni kosong. So kita tak boleh nak compare aras dekat atas. Kita kena compare aras yang bawah ni je lah. Sebab mereka ni sama, A dengan B ni. So maka kedalaman A kat sini banyak kan. H dia lagi tinggi daripada kedalaman dekat sini. Maka kita kata yang mana lagi tumpat, cecair X ke cecair Y lagi tumpat? Cecair Y lagi tumpat.
Okey, kenapa cecair Y lagi ketumpat? So kita compare macam ni lah. Rho GH sama dengan Rho GH sebab dua-dua tekanan sama. PA sama dengan PB kan. Tekanan dekat A sama dengan tekanan dekat B. G cancel lah sebab dua-dua dekat bumi kan. So tinggal Rho A HA sama dengan Rho B HB. Lepas tu saya cakap tadi kedalaman dekat A lagi tinggi. So kedalaman A lagi tinggi, kedalaman B pula rendah. Maka kalau nak balance balik, A ni kena rendah lah dia punya ketumpatan dia, manakala B ni kena tinggi. So nak balancekan balik supaya mereka ni sama nilai kan. So betul lah ketumpatan dekat B, density dia lagi besar, maka dia punya kedalaman dia kurang. Tu maksud dia. So kita boleh guna radas ni, eksperimen ni untuk menentukan ketumpatan cecair yang kita tak tahu. Compare dengan air lah selalu, sebab air selalu 1000. Kita dah tahu dah nilai dia 1000 ketumpatan dia. So kalau contohlah kita nak kira ketumpatan minyak kan, so kita masukkan minyak. Lepas tu biarlah masuk berapa banyak pun, kita tengok dekat kawasan yang sama level tu, kita kira kedalaman sebelah air dengan kedalaman sebelah minyak. Lepas tu kita masukkan dalam formula ni, maka kita akan dapatlah ketumpatan minyak tu berapa. Sebab ketumpatan air kita dah tahu kan, kita buat ikut formula tu, cancel semua, susul semula, akan dapatlah ketumpatan minyak. Okey. So dekat sini ada lagi satu point, tekanan sebenar. Okey, bermaksud kalau ada air ni, nampak tak kawasan ni terbuka. Kawasan ni pun terbuka, maka kita kena letak tekanan atmosfera. So tekanan atmosfera ni kita akan belajar lagi detail minggu depan. Tapi tak apalah, hampa dah belajar dah pun waktu form 2 tu, tekanan atmosfera tu. So tekanan atmosfera tu terlibat juga selain daripada tekanan air tu. So dua-dua tunjuk ke bawah kan. Sebab tekanan bermaksud daya normal. So yang ni daya normal jugalah. Atmosfera ni tunjuk ke bawah, air pun tunjuk ke bawah. Maka ada dua daya yang bertindak. So dua daya ni kita kena tambah lah daya paduan kan. So kita kata tekanan sebenar. So tekanan sebenar bermaksud tekanan atmosfera tambah dengan tekanan cecair. Tu dia punya tekanan sebenar. Tapi kalau soalan tanya tekanan cecair saja, gunalah formula ni. Tapi kalau soalan kata tekanan sebenar, kena tambah dengan atmosfera kalau terbuka, terdedah kepada udara lah maksudnya. Kalau terdedah kepada udara, kena tambah tekanan atmosfera. Okey, clear? Clear. So kita buat latihan yang bawah ni. So ada ikan kat sini, kedalaman dia 1.5 meter. So dah bagi dah dekat sini ketumpatan, density dia 1050, atmosfera tekanan dia 100 kilopascal, G sama dengan 9.81. Berapakah tekanan cecair terhadap ikan? So tekanan cecair Rho GH, Rho kita 1050, G kita 9.81, H kita 1.5. Kira dalam kalkulator 1050 darab 9.81 darab 1.5, kita akan dapat 450.8 Pascal. Ataupun 15.45 kilo Pascal pun boleh. Okey, dapat? Dapat. Nak buat dalam Pascal boleh, dah buat kilo Pascal pun boleh. Sebab nombor besar kita banyaklah pilihan nak buat. Kalau nombor tu besar pun kita boleh buat dalam bentuk kilo Pascal, ataupun kita boleh buat dalam bentuk signifikan tu kan, bentuk saintifik tu. Ada 10 kosong berapa tu, bentuk piawai kita panggil. Okey, B pula tekanan sebenar. Tekanan sebenar kita kena tambah tekanan atmosfera. So tekanan atmosfera 100 kilopascal kan, kilo. So saya dah buat dalam kilo, tak apalah, kita guna je lah 100 tambah 15.45. So kita akan dapat 115.45 kilopascal. Kalau hampa buat jawapan dalam Pascal, hampa kena tukar 100 kilopascal ni kepada Pascal dulu lah, darab 1000. Dapat 100,000. Lepas tu tambah dengan 15,000 ni. Okey. Boleh soalan ni? Boleh ha, simple je. Okey, nombor 2. Yang ni soalan dua cecair tu kan. Okey. Diberi ketumpatan air kita 1000. Macam biasalah, nilai 1000 tu memang untuk air. Hitung ketumpatan minyak zaitun. Minyak zaitun yang warna kuning ni lah. Okey, so macam mana kita nak kira? Kita tengok kat kawasan yang sama level. So kat sini dia dah bagi dah dia punya kedalaman dia sampai dekat ni. Maka kita kena compare pun sampai dekat tu juga.
So dekat sini pun nasib baik lah dia bagi sampai takat tu juga. Kau tak payah lah nak picak dekat level mana, terus je guna 15 dengan 16 ni. Tetapi kadang-kadang soalan tu dia suka tau, dia suka buat trik. Dia tak bagi 16.5, dia bagi macam ni, dia bagi keseluruhan berapa, lepas tu dia bagi kat bawah ni berapa. Maksudnya apa kena cari sendirilah level tu. Macam tadi saya cakap, cari level yang sama dengan cecair yang lagi sebelah dia. Selalunya cecair sebelah dia tu dia bagi betul lah. So apa cari je level yang sama daripada atas. Kena kira daripada atas, sebab kedalaman tadi saya cakap dia kena daripada permukaan ayat, bukan daripada bawah. So kena kira daripada atas, cari sampai betul-betul sama. Nak buat sampai takat ni pun boleh, tapi ada tak dia bagi clue sampai takat ni? Tak ada kan, so tak boleh guna lah. So kita kena cari clue dia sampai kat bawah ni, sampai so kita guna pun sampai kat bawah ni juga. Macam tu lah. Dia tak semestinya betul-betul dekat boundary tu, dekat layer pemisahan antara air dengan minyak zaitun, tak semestinya. Tetapi selalu kita buat macam tu lah. Nak bagi senang, kita ambil daripada dekat boundary tu, dekat pemisah tu. Okey, so nak hitung ketupatan minyak zaitun, kita buatlah ketupatan pula, tekanan air sama dengan tekanan minyak zaitun. So rho G H sama dengan rho G H. So G potong, so tinggal rho H dengan rho H kan. So ni rho air, H air, rho zaitun, H zaitun. So kita nak cari rho zaitun. Rho zaitun ataupun olive oil lah kalau dalam bahasa Inggeris tu. So sama dengan H, kena bawa mat sini lah. Rho air, H air bahagi H zaitun. Dekat sini tak payah guna unit SI pun tak apa, sebab kita compare dua-dua benda yang sama. Maksudnya unit kena sama lah. Kalau sini buat cm, sini pun kena buat cm. Tapi kalau hampa nak tukar dalam unit SI, maksudnya 16.5 cm ni tukar jadi meter pun boleh. Tapi pastikan yang sebelah sana pun tukar meter juga. Tapi kat sini saya tak payah buat lah, sebab saya tahu unit sama dia akan cancel out. Okey, air 1000, kedalaman air 15. Kat sini nak tukar meter boleh, saya tak buat lah. H zaitun 16.5 kedalaman zaitun tu. So kalau kita kira dapat berapa? 1000 darab 15 bahagi 16.5, kita akan dapat 909.1 kilogram M negatif 3. Dapat? Dapat. So make sense tak? Logik tak jawapan dia kena kurang daripada 1000? Kalau tadi saya cakap tadi, kalau kita compare kedalaman air dengan kedalaman zaitun, disebabkan air kedalaman dia sikit, dia kena ketupatan dia kena tinggi lah. Kalau zaitun kedalaman banyak, maka ketupatan dia kena kecil. Kena kecil. Betul lah jawapan kita ni. Make sense. Sentiasalah hampa kena check lah jawapan hampa tu logik ke tak. Jangan duk percaya bulat-bulat, sebab kadang-kadang tu kan hampa dah dapat jawapan tu tapi tak semak balik. Maksudnya macam tak check balik, betul ke tekan calculator tu betul dah ke, betul tak jawapan ni logik tak diterima ke. Sebab kadang-kadang tu jawapan sampai beratus-ratus ribu, itu maybe kesilapan unit lah selalunya lah, unit salah. Masih lagi tulis jawapan tu sebagai jawapan akhir, maksudnya dia tak check pun jawapan dia tu betul ke tak. Dia just reda je lah jawapan tu. So tak maulah macam tu. Kita nak jawapan kita tu memang bertepatan, memang logik. Walaupun salah nombor tak apa, tapi asalkan logik. Sebab ada dapatlah markah, pasal markah nanti. Okey, boleh? Boleh. Boleh, Okey. So aplikasi tekanan cecair. So yang ni pun dah disentuh juga waktu form 2 tapi tak detail. So saya cerita balik lah aplikasi dia. Kedudukan tangki air di rumah. So kita ada rumah kita tu kan, tangki air selalunya letak dekat atas. Sebab apa letak dekat atas? Sebab dia punya daya graviti dia lah kan, lagi kuat di atas. Keupayaan graviti tu, tenaga keupayaan graviti. Lepas tu kedalaman dia tu, kalau kita include jugalah masuk sekali dengan pipe kan, maka kedalaman daripada atas sampai ke hujung bawah pipe tu banyak, maka tekanan pun banyak jugalah, meningkat. Sebab kedalaman meningkat, tekanan pun meningkat. Kalau kita letak tangki dekat bawah, lepas tu pipe
naik ke atas jenuh. Sebab tekanan dekat sini sikit je. Nak naik sampai ke tingkat 2, contoh rumah ada 2 tingkat tu payah. Sebab dia kena guna pump. Kalau letak tangki kat bawah. Bila guna pump, guna elektrik. Bila guna elektrik, dia bukan menjimatkan kos dah lah. Tetapi kalau kita letak tangki dekat atas, kita tak perlu guna pump. Dia akan buat kerja dia sendiri melalui graviti lah. Graviti tolak air masuk ikut pipe. Dan selalunya kita pernah dengar kan, kalau siapa duduk dekat bawah tu tekanan dia kurang sikit. Kalau mandi kat asrama tu kan, orang duduk atas tu dapat air laju, orang kat bawah tu dapat air kurang. Sebab tekanan dekat atas tu lagi tinggi lagi. Maksudnya air lagi banyak dekat atas daripada air banyak kat bawah. Okey, so yang kedua, tekanan kedudukan cecair intravena. Apa benda ni? Yang ni yang masuk air dekat ward tu, dekat hospital tu. Masuk kot tangan kan. Masuk kot tangan, ada air tu. So yang ni pun kalau kita perasan, dia letak dekat kawasan yang tinggi kan. Dia letak kat kawasan tinggi sebab nak bagi tekanan yang tinggi lah. Sebab dalam darah kita ni pun ada tekanan juga. Tekanan darah kan, ni cecair. Darah kita tu cecair, maka ada tekanan. Tekanan darah kita ni kalau lebih daripada tekanan air, maka darah kita yang masuk ikut dalam ni. Tak maulah kita nak air masuk dalam darah, maka tekanan air kena lebih daripada tekanan darah. Sebab tu dia letak dekat kawasan yang tinggi. Okey, pembinaan empangan. So pembinaan empangan, dia tak boleh bina empangan tu straight macam ni saja. Sebab apa? Sebab tekanan cecair semakin meningkat bila kedalaman dia meningkat. So dekat atas ni okey lah, boleh tahan air tu. Tapi bila kat bawah ni, dia mula retak nanti. So kita kena design kita punya empangan tu, dia kena macam ni. Dia kena tebal ke bawah. Supaya semakin ke dalam, air tu semakin kuat tekanan kan. Maka diperlukan ketebalan yang banyak jugalah untuk menampung tekanan air yang di bawah tu. So ni empangan. Pembinaan empangan dia kena luas dekat bawah tu, ketebalannya lagi banyak daripada yang atas. Okey. Penggunaan siphon. Siphon ni kalau ada aquarium kan, kita nak cuci air aquarium, lepas tu kita letak getah tu. So kita akan dapati bila air banyak, dia keluar banyak, dia keluar laju. Tapi bila air dah sikit dah, kedalaman tu sikit kan, maka dia mula slow. Lepas tu lama-lama macam tak keluar langsung, maka kita kena tonggeng kan, tonggengkan air ni bagi di dalam sikit supaya keluar lagi banyak lah. Itu satu lagi aplikasi. Bila kita tonggeng tong tu, dia meningkatkan kedalaman. Pernah minum ke air kat kenduri ke, kat mana-mana kan, macam tangki air tu dah nak habis dah. Lepas tu hampa nak juga air tu kan, hampa kena tonggeng sikit kan, nak bagi dia keluar juga air tu banyak. Pernah tak buat kat kenduri ke, dekat jamuan-jamuan makan ke, pernah tak? Pernah tak mengalami situasi macam tu? Pernah kan? Kalau air tu dah nak habis kan, dah ke bawah, kedalaman dia dah kurang, maka dia slow kan. Kita rasa kita nak minum lagi ni, lepas tu kita tonggeng sikit ke depan. Selalunya accident berlaku lah, tonggeng sampai terjatuh. Tangki tu pun ada juga kan. Tapi kalau tonggeng sikit, dia meningkatkan kedalaman, meningkatkan tekanan, maka air pun keluar laju lah. Okey, so yang tu adalah semua aplikasi tekanan cecair yang simple-simple saja. Okey, boleh setakat ni? Boleh So cuba dulu buat latihan 1, 2, 3, 4 dululah. Ada lagi bawah ni, tak apa, 5 tu nanti kita bincang kemudian. So buat dulu latihan 1, 2, 3, 4 ini. Okey, so kita tengok dulu soalan nombor 1 tu. Nyatakan 3 faktor yang mempengaruhi tekanan dalam cecair. Pressure in liquid kan. So apa faktor dia? Ada 3 tu. Yang pertama ketumpatan, density. Lepas tu gravity dengan depth. Kedalaman dah. GH lah formula tu. Okey, clear nombor 1? Clear.
Berapakah tekanan air pada kedalaman 24 meter dalam sebuah tasik? So P sama dengan rho GH 1000 darab 9.81 darab Darab 24. 24. Dapat 235 35 440 440 Pascal. Pascal. Okey, boleh? Nombor 2? Boleh. Boleh, ha? Okey, nombor 3, berapakah tekanan sebenar? Okey, tekanan sebenar yang bertindak ke atas badan penyelam pada kedalaman 35 meter di dalam laut. So P sama dengan P ATM tambah rho GH. P ATM kita 100 kilo Pascal. So berhati-hati, kita tukar terus lah Pascal. 100,000 Pascal tambah rho GH. Rho kita 1060 G 9.81 kedalaman 35. So dapat jawapan yang 100,000 364. 364 463 463.951 463.951 Pascal ataupun 463.95 kilo Pascal. Mana-mana lah. Kemungkinan kalau buat 64 tu sebab tak tukar Pascal tu lah, kilo Pascal kepada Pascal tu. Kena berhati. Okey, dapat nombor 3. Dapat cikgu. Dua jawapan boleh diterima. Okey, nombor 4, nyatakan tekanan yang dialami ikan V. So ikan V duduk dekat sini. Tekanan dia Atmospheric. tekanan atmosfera sajalah. P ATM. P sama dengan P ATM iaitu 100,000 Pascal. 100,000 Pascal. Sebab dia air dia tak cukup. Dia memang duduk kat betul-betul bawah permukaan kan. So tak ada kedalaman kosong, maka tekanan cair kosong, tinggal tekanan atmosfera saja yang di atas ni. Hitung tekanan sebenar ikan Z dekat sini. So P sama dengan P ATM tambah rho GH 100,000 tambah 1000 darab 9.81 darab kedalaman 3.6. So akan dapat 1000 darab 9.81 3.6 tambah 100,000. Ya. 135 316. 316 Pascal. Dapat? 135 316 Pascal. Okey. Ikan yang manakah mempunyai tekanan yang sama dengan Z? Ikan X. Sebab apa? Same level. Kedalaman sama, same depth lah. Okey, boleh? Boleh. Okey, kalau tak faham boleh tanya. Sebab ni simple je, soalan dia selalu simple saja. Cuma yang macam tadilah saya cakap, yang dia jadi careless tu sebab atmospheric pressure tu lah, tekanan atmosfera tak masuk dalam calculation untuk tekanan sebenar tu. Maksudnya kira tekanan cecair saja. Ataupun dah masuk, cuma unit salah. Tekanan atmosfera tu kilo Pascal kan, yang rho GH tu kita kira Pascal. So tambah salah lah. Dia kena jadi sama unit baru boleh tambah. Okey, so try soalan 5, 6, 7. Okey, so kita semak jawapan. Yang ini bandingkan ketumpatan X dengan Y. Jelaskan jawapan anda. So dia suruh banding lah, kita boleh dah fikir sendiri lah kan. So kalau kedalaman tinggi, maksudnya ketumpatan dia rendah. So Px kurang daripada Py. Kita compare yang ni dengan yang ni lah. Sama level setakat tu. Okey, jelaskan jawapan anda. Kita boleh guna ayat semakin ataupun tak apalah, kita buat ayat semakin lah, senang. Semakin dalam kedalaman cecair, semakin tinggi semakin dalam, so semakin rendah lah. Semakin rendah ketumpatan cecair.
Ataupun ayat yang lain, kedalaman cecair berkadar songsang dengan ketumpatan cecair, inversely proportional. Okey, clear soalan A tu? Density jadi kurang ya cikgu kalau yang X. Ya, density kurang Oh. sebab kedalaman dia tinggi. Oh, kedalaman dia tinggi, so density dia kurang. Ya, inversely proportional. Okey. Okay, faham cikgu. Hitung ketumpatan cecair Y pula. So, ketumpatan cecair Y, so rho GH lah. Rho X GH X sama dengan rho Y GH Y. So, cancel G, tinggal rho X HX dengan rho Y HY. So, kita nak rho Y sama dengan rho X HX bahagi dengan HY. So, rho X 920, HX 12, HY 9.6. So, akan dapat 920 darab 12 bahagi 9.6, 1150 kilogram M negatif 3. Ya, kita kata X kurang daripada Y, Y kita kira dapat 1150 kurang daripada 920. Okey, boleh? Boleh, ha? So, kalau dia suruh banding tadi, tak payah kira pun. Hampa tengok je kedalaman. Siapa tinggi, dia rendah lah ketumpatan dia. Lepas tu kalau dia suruh kira, boleh check, double check lah jawapan atas tu. Betul. 1150 lagi tinggi kan, Y tu lagi tinggi. Maksud X tu lagi rendah lah daripada Y. Okey, nombor 6, nyatakan 3 cara yang berlainan untuk menambah tekanan cecair. Cecair saja ke atas bola itu. Guna 3 faktor dulu lah. Kita kata tambah ketumpatan. Lepas tu kedalaman, tambah kedalaman. Lepas tu yang G, maksudnya macam mana pula kalau G tu? Kita kena tambah juga. Tapi macam mana tu? Kalau kita dah buat dekat bumi, takkan nak buat kat tempat yang macam mana? 3 cara yang berlainan untuk menambahkan tekanan cecair. Kita boleh tambah ketumpatan. Kita boleh tambah kedalaman hayat tu. Yang G ni macam kurang logik lah, tapi termasuk juga dalam faktor-faktor tu. Kena tambah G. Lagi satu. Tapi cara nak tambah G tu tak ada cara lain, kena pergi kat planet lain. Itu je lah cara dia. Okey, boleh? Boleh, ha? Okey, yang nombor 7, lakarkan graf tekanan air melawan kedalaman. Directly proportional lah. Dia berkadar terus macam ni daripada kosong. Okey, so ini bubuh lah unit sikit. Tekanan Pascal, kedalaman meter. Okey, sebab dia daripada formula rho GH tu. Semakin tinggi H, semakin tinggi P. Okey, boleh? Boleh. Ada soalan nak tanya tentang tekanan cecair? Tak ada. Simple je. Topik yang nombor 2 simple lagi daripada topik yang pertama tu. Sebab formula dia simple. Dia tak perlu cosine apa semua, tak payahlah cosine tu. Okey, so sampai takat ni dulu fizik.